Apa khabar bang? Sihat? Baik, alhamdulillah sihat. Okey, sebelum tu saya ingin perkenalkan abang lah kepada warganet semua. Okey, bersama dengan Hmm. Untuk Ayah malam ni adalah Nasir Jani, seorang pengarah filem, penulis buku juga. Antara filem-filem yang diarahkan beliau adalah Kebara Seniman Jalanan tahun 86, Rozana Cinta 87 tahun 87. Dua filem saja, Ya. dan kita akan tanya nanti kenapa dua filem saja, kenapa tak ada seterusnya selepas tu. Dan buku-buku yang dihasilkan oleh Abang Nasir adalah Pemberontak Filem, Brother Kita Mesti Terus Hidup, Cetak Rompak Kepala Bapak. Ada 3 buku, dan dengan kata itu bukunya, dan dengan kata akan ada buku baru yang akan keluar selepas ni. Jadi pada semua yang nak membeli buku ni, boleh order lah. Terus dengan abang Abang Nasir ke Facebook Abang Nasir Jani. Atau boleh, ataupun yang kalau pemberontak filem ni terus ke Rabak Lead lah. Rabak Lit, Rabak Lit, LIT. Rabak, RABAK, LIT. Lit. Okey. Ya. Okey, abang, terima kasih kerana sudi nak melayan saya malam ni. Okey, kita terus ke soalan yang pertama lah. Abang boleh ceritakan sedikit secara ringkas perjalanan abang untuk masuk ke dalam industri ni. Serba ringkas pun tak apa bang. Sikit je. Bermula masuk bidang ni tahun 78. Masuk bidang filem 78, bidang filem iklan. Bekerja dengan syarikat filem yang diasaskan oleh Osman Hafsyam, Pro Film atau Producers Film Services. Kami banyak buat filem iklan lah masa tu. Terlibat dengan filem iklan, bermula sebagai kru, lepas tu naik. Selepas 3 tahun, 3 tahun saya terus dapat peluang mengarah iklan lah. Dan lepas tu, selepas 2 tahun, dan itu tahun 78, 79, 80, 81, saya freelance terus masuk ke bidang feature film sebagai penolong pengarah freelance. Saya berhenti daripada pro film, saya masuk bidang feature film pasal saya mula minat untuk buat feature film, jadi ambil pengalaman jadi penolong pengarah. Dan filem yang saya jadi penolong pengarah, yang pertama filem Kami, Arwah Sudirman, bukan Kami yang baru tu, Arwah Sudirman, tahun 81, arahan Patrick Yeo. Bukan Patrick Teo, Patrick Yeo. Itu satu filem Patrick Yeo. Lepas tu saya jadi penolong pengarah kepada Hafsyam, Mekanik 83, dan seterusnya filem Mati Seorang Patriot, arahan Datuk Rahim Razali sebagai penolong pengarah. Tahun 84 saya dapat peluang pergi melanjutkan pelajaran selama short course 3 bulan di London, dan balik itu tahun 85 saya mula mengarah Kebara Seniman Jalanan. Itu startingnya abang mula mengarah filem ya. Okey, untuk orang yang yang belum kenal ni dengan Abang Nasir Jani, Abang Nasir Jani juga adalah seorang graduate daripada UiTM, ambil kos Masscom. Sebelum masuk ke bidang industri perfilman ni lah, start dengan iklan filem, dengan filem-filem iklan. Alright bang, saya tanya soalan seterusnya adalah abang digelar sebagai pemberontak filem, maknanya semua orang orang dalam industri akan tahu tentang Nasir Jani. Siapa Nasir Jani ni? Yang dulu tahun 80-an dulu ada kontroversinya. Jadi di sini saya nak tanya abang Nasir, apakah punca kemarahan abang sehingga digelar sebagai pemberontak filem? Ada insiden-insidennya yang mungkin abang boleh ceritakan, insiden-insiden yang berlaku yang datang daripada kemarahan abang terhadap terhadap siapa sebenarnya yang abang marah yang sampaikan abang menjadi memberontak. Okey, abang masuk filem ni, betul-betul masuk bidang filem ni mana dengan filem pertama, iaitu Kebara Seniman Jalanan, dengan niat yang macam aku nak buat filem, aku nak berkarya,
aku harapkan sesuatu. Pasal kalau ikutkan sebelum tu macam abang dalam filem iklan dan lain apa tu tidak dapat orang kata berkarya untuk, pasal abang ada pegangan yang berkarya. Filem aku ada statement, aku buat filem untuk sesuatu, untuk bangsa aku. Jadi aku harap dibantu lah, bukan dibantu maknanya beri sokongan. Kan masa tu Finas pun dah ada apa semua, tetapi bila abang mula mengarah dan filem abang pertama Kembara Seniman Jalanan, dan punca abang marah bila filem tersebut dipertandingkan dalam festival filem Malaysia tahun yang tahun 86. 86 filem tu dipertandingkan dan pada Pesta Filem Malaysia yang ke-6. Kembara Seniman Jalanan dicalonkan, dan yang buat abang marah tu sebab tak ada, masa mula-mula tu tak ada apa benda. Tiba-tiba masa malam anugerah tu diumumkan sebelum program tu dimulakan ataupun dimulakan lah. Diumumkan oleh ketua juri masa tu, tak ingat lah Aziz Rahman ke siapa ke, umumkan filem Kembara Seniman Jalanan ditolak pencalonannya di saat akhir. Dan abang pula masa tu ada dalam Dewan Merdeka di PWTC bersama dengan kru, pasal masa tu abang tengah syuting Rozana Cinta 87. Penerbitnya arwah Pak Arun kata, Nasir malam ni kau pergi, kau shoot. Jangan bayangkan shoot pakai video tau. Masa tu kita shoot pakai video semua tak ada, TV. Pakai filem. Jadi abang dengan kru ambil sebab Pak Arun kata kemungkinan Oji Ahmad Daud menang untuk filem Ali Setan ke apa, tak ingat lah. Tapi dia kata ambil stock footage. Jadi abang ada di Dewan tu. Atas sekali dekat. Tiba-tiba kita dah ready apa semua. Naik aja ketua juri umumkan Kembara Seniman Jalanan ditolak pencalonan. Semua pencalonan. Alasan? Kalau kau nak tolak, kau tolak lah lagi. Alasannya tak. Tapi kecoh lah. Itu yang sebabnya Pian tolak malam tu. Kan Pian update menang, dia tolak tu. Jadi besoknya tu, abang masa tu tengah syuting. Jadi besoknya tu, berhenti sekejap masa lunch tu, pergi ke Finas. Finas masa tu office dia dekat sebelah French Embassy sekarang, Jalan Ampang. French Embassy kan. Ada rumah banglo kat itu. Abang pergi dengan PM abang, arwah Hussein Ali. Pergi dengan dia, jumpa TV, temu dengan Finas masa tu. Hussein Hamzah. Tanya dia, apa sebab filem Kembara Seniman Jalanan ditolak calonannya last minute. Tahu masa kita hantar calonan apa masa Zarul, dulu abang hantar, kenapa tak ditolak? Apa sebabnya? Dia bantai tak tahu. Dia kata, saya tak tahu. Apa abang kata, takkan masa tu dia belum takut lagi. Abang kata, abang dah masa tu marah lu buat. Dia apa hal tak tahu. Kau happy. Itu abang mengamuk. Marah. Dia kata, tak tahu. Abang takkan kau nak lepas tangan aja, sedangkan dia. Masalahnya ialah abang, kalau kau kasih tahu siang-siang dengan kenapa ditolak atau syarat-syarat, kita boleh tengok ini last minute. So abang kangen lah kan, marah apa semua. Lepas tu aku hilang, memang aku mati amun lah. Kan abang perangai apa senang, kita marah lu buat je lah, lu kimak lah kan. Abang keluar marah lagi. Lepas tu ada satu kerani tu lah. Kerani tu pengajar, bukan kerani, dia accountant Cina tu, dah bincin agak rasanya. Ada yang banyak songeh lah. Macam cabar abang. Langit lah lepas tu. Hussein Ali, nampak abang datang, dia masuk, dia tarik abang keluar. Abang nampak ada batu-batu. Dia orang tengah buat renovation. Abang angin lah tu. Lepas tu abang, tukang hajang korang. Tak bagi explanation apa, abang ambil batu tu, dah terus balik. Pecah. Itu insiden pecah pintu Finas tu. Okey. Yang pertama. Itu yang dua kali pecah pintu Finas.
Itu yang pertama. Jadi besoknya tu barulah keluar apa semua bila bandar ni keluar kecoh lah Nasir Jani pecah pintu Dinas Polis tengah cari. Rupanya penolakan tu ialah sebab dia orang punya explanation lah, sebab M. Nasir masa tu belum jadi rakyat Malaysia. Jadi ditolak. Ironinya pula sama dipertandingkan di Festival Filem Malaysia ke-6 tu tahun 86 tu, filem arahan Ida Faridah, filem tajuk Allahu Akbar Ali Setan kot, atau adalah satu filem ni apa Amal Communication ni, Suara Kekasih kot. Abang pun tak ingat, tapi orang Indonesia, Ida Faridah, salah seorang pengarah wanita pelakon Indonesia lah. Tapi filem dia tak di-ban. Tak di-ban. Ya, Suara Kekasih yang original. Filem tu tak di-ban. Kenapa pula filem abang di-ban? Dan kalau nak ban pun, kau ban ajalah M. Nasir, pasal yalah masa tu dia belum jadi rakyat. Ban lah, tetapi bagaimana dengan pencalonan aku ni sebagai penulis skrip, pengarah, habis budak-budak lain yang kamera, editor, art direction, pelakon. Saya rasa bang, saya rasa jadi, ada kemungkinan tak benda ni sebenarnya sabotage. Maknanya dia orang create je peraturan tu. Okey, inilah. Dia begini, dalam juri tu, itulah kalau kita cerita balik, kebanyakan dia orang ni dah tak ada. Al-Fatihah je lah untuk dia orang. Tetapi kalau sejarah kau nak macam ni, kita nak kata ni kan. Okey, rupanya dalam panel tu ada seorang, nak sebut nama atau tidak, tapi abang rasa seorang tokoh yang pernah jadi wartawan, nama besar lah daripada zaman filem Kategori kan, dah pernah dah meninggal dah pernah jadi pengarah di Barat ASK. Jadi rupa cerita dia, ini semua abang dapat tahu selepas rasanya lepas 2 tahun rasanya, awal 90-an rasanya baru dapat ni lah, dapat cerita tu benar tu. M. Nasir kata dia pernah hantar skrip asal dia tu untuk dijadikan screenplay kepada tokoh ni lah. Dan tokoh ni dah buat screenplay. Masa tu M. Nasir di Singapura dah buat screenplay ni, tapi M. Nasir tengok tak kena dengan cita rasa dia. Dan masa tu pula M. Nasir dah perlu abang punya work. Abang punya work sebagai art director dalam Mekanik, Kami, Mati Seorang Patriot. M. Nasir follow dan dia rasa boleh ni, dia rasa abang boleh bawa lah apa yang naskah yang dia ni. Jadi dia datang jumpa abang tahun 84. Datang jumpa abang tahun 84, sebelum abang pergi London tu, stock cost. Datang jumpa, bawa skrip asal dia. Skrip asal dia. Dia tak ada cerita tentang skrip play atau tidak. Dan ada tak ada, dia kata aku ada suruh tokoh ni lah buat, tapi kita faham lah makna kena cita rasa tu. So dia kata mana kalau kita buat kau nak buat filem ni, tapi producer tak ada. Dia datang dengan dokumen. Jadi dia kata okey, bagi bawa filem ni, tapi buat lepas ni buat nak pergi ni lah khusus. Jadi kau balik awal kita ni. Jadi maknanya screenplay filem Kemara tu adalah hasil tulisan abang dan juga cerita asal M. Nasir. Jadi tokoh ni bila tengok M. Nasir dah tolak dia punya tu, jadi bila dia jadi salah seorang juri tu, mengikut apa yang abang dengar lah lepas beberapa tahun kemudian tu, dia yang kira katakan ini Nasir Jani sudah ni ciplak, kononnya ciplak pula lagi pada dia punya screenplay yang M. Nasir reject. Yang M. Nasir reject. Sedangkan abang tak tengok pun screenplay tu. Jadi benda ni pasal masa tu kalau ikutkan zaman tu awal 80-an selepas filem Abang, generasi kita orang ni dimulakan oleh Rahim Razali, Osman Afsham, Syarul Makdum. Lepas tu abang juga ikut sekali sama dalam ni grup ni. Kami memang against yang kuat masa tu yang tengah buat filem, semua generasi yang daripada bekas Jalan Ampas dan KT Kris. Dan bawa
masih tak ada perubahan, masih lagi macam filem zaman jelah Ya. jadi kita yang rebel. Jadi buat dia orang ni pula ramai yang bekas wartawan apa semua daripada Singapura tu datang ke Malaysia bersama dengan pengarah-pengarah atau bekas pengarah Jalan Nampas dan kita, dan dia orang yang masa Finas ditubuhkan, dia orang ni yang banyak memegang jawatan-jawatan atau sibuk sama dalam industri. Dan bila festival filem, dia orang jugalah yang maknanya geng-geng yang biasalah kroni jugalah. Jadi kita tengok tak bagus ni nak naik, mungkin lah apa tadi nak cakap ni kan, tak tahu lah orang Melayu kan malah nak cakap kan. Dia macam kelompok lah waktu tu, macam ada dua kelompok. Satu kelompok yang satu kelompok yang dari Jalan Ampas, maknanya orang-orang lama dalam bidang filem, kemudian anak-anak muda yang ingin bertapak dalam dunia perfilman ini, termasuklah abang Osman Asyam dan seangkatan dengannya lah. So ada konflik antara ni. Maknanya ini konflik antara pembikin jugalah, antara pembikin lama dengan pembikin baru punya konflik. Macam mana pula abang boleh direlatekan? Maknanya abang boleh direlatekan pula dengan politik, dengan Tun M. For example, maknanya dia orang macam mana dia orang boleh pusing benda tu, mengatakan bahawa abang ada isu dengan Tun M ketika tu. Ketika itu rasanya belum lagi. Abang rasa tak ada, dia orang tak ada penglibatan politik kat situ. Tak ada penglibatan politik kat situ. Ini konflik. Dia lebih macam